Sejak hari pertama pesawat penerbangan Malaysia MH370 hilang tanpa dikesan bermula dari 8 hari bulan Mac lalu, pelbagai berita telah dikongsikan di laman sosial, di laman sawah, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Dan kalau kita boleh kongsikan juga sebenarnya, dari awal lagi sebenarnya pelbagai persepsi negatif telah dikongsikan oleh media asing, terutamanya dari media barat, dengan pelbagai berita mengatakan bahawa Malaysia tidak cekap dalam mengendalikan isu ini selain daripada mengaitkan negara kita Malaysia dengan isu teroris dan juga pelbagai lagi. Jadi ini merupakan fitnah media asing yang telah disebarkan dalam agenda untuk memburukkan negara kita. Pelbagai agenda telah dilakukan. Namun kalau kita kongsikan juga, negara kita sebenarnya berjaya sedikit sebanyak dapat menangkis ini dengan bukti antaranya dengan bantuan yang penyelamat yang disertai oleh 26 negara, membuktikan bahawa sebenarnya negara kita Malaysia mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik dengan negara-negara lain, sehingga apabila terjadi satu tragedi, negara lain semua turun bersama-sama untuk menyertai operasi misi mencari dan menyelamat. Jadi ini merupakan salah satu daripada bukti yang menafikan bahawa negara kita sebenarnya tidak mampu untuk menangani isu ini, dan secara tak langsung dapat menunjukkan bahawa betapa kita ini disenangi oleh masyarakat dunia. Kalau boleh dikongsikan, tumahan-tumahan ini sebenarnya telah menjadi kan rakyat Malaysia bersatu, di mana kalau dikongsikan Daily Mail yang berpekalan di London telah mengatakan bahawa Kapten Zahari sebenarnya beberapa hari sebelum penerbangan itu berada dalam keadaan yang tidak tenang dan sebagainya, dan kenyataan ini katanya dikeluarkan oleh anaknya sendiri, tetapi telah disangkal oleh anaknya Aisyah yang mengatakan ini merupakan laporan yang karut dan palsu. Dan selain daripada itu juga laporan dari stesen TV CNN juga telah mengatakan bahawa isu ini lebih kepada teroris dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung memburukkan imej negara kita Malaysia. Tetapi bagaimana untuk kita menangkis tumahan ini, terutamanya apabila ia dilakukan oleh media antarabangsa yang ditonton di serata dunia? Kita akan bersama dengan rakan penyampai Zaliha Khairin sebentar saja lagi untuk mengupas bagaimana caranya untuk menangkis fitnah media asing ini. Jadi semuanya selepas ini kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Lautan Hindi adalah lautan ketiga terbesar di dunia, meliputi 20% permukaan air di bumi. Pada bahagian utara disempadani oleh selatan Asia, di barat semenanjung Arab dan Afrika, di timur semenanjung Malaysia, Indonesia dan Australia, dan di selatan Lautan Selatan. Lautan ini dipisahkan dengan Lautan Atlantik oleh 20 darjah timur meridian dan dengan Lautan Pasifik oleh 147 darjah timur meridian. Keluasan meliputi 68,556 juta kilometer persegi, meliputi Laut Andaman, Lautan Arab, Teluk Benggala, Great Australian Bight, Teluk Aden, Teluk Oman, saluran Mozambik, Teluk Parsi, Laut Merah dan Selat Melaka. Panjang pantai meliputi keluasan 66,526 kilometer. Titik terendah di kawasan perairan Palong, Jawa, Indonesia dengan ketinggian serendah 7,258 meter. Titik tertinggi adalah 0 meter. Dengan angka-angka yang dikongsikan dari paparan video tadi, kita tahu kalau bukan daripada bidang pelayaran perkapalan sekalipun, kita tahu betapa sukarnya pencarian misi MH370. Namun dalam usaha murni ini banyak juga persepsi negatif yang telah pun dilontarkan kepada Malaysia, sama ada dari luar negara, malah ada juga di Malaysia sendiri yang tidak yakin. Jadi bagaimana untuk kita sama-sama bangkit daripada masalah ini, dan apa antara kesan yang ditinggalkan, dan bagaimana kita harus mengubah persepsi negatif ini supaya misi ini dapat dilakukan dengan lebih lancar lagi. Mungkin tidak terganggu pun sebenarnya, tapi apapun situasi, bagaimana satu usaha yang cukup murni ini mendapat begitu banyak pandangan negatif dari pihak-pihak ini. Di studio pagi ini kami bertuah sekali dapat berbicara dengan Profesor Datuk Dr. Halimah Badiuzzman yang merupakan Ketua Kluster Teknologi ICT dan Komunikasi Majlis Profesor Negara. Prof, kita nampak tadi pada playback ataupun tayangan video tersebut keluasannya, kedalamannya, dan kita tahu masuk hari sekarang pun kita masih lagi mencari clue-clue ataupun petunjuk. Kenapa begitu sukar banyak pihak menerima
ini memerlukan kesabaran dan bukan kritikan? Terima kasih. Memang benar. Saya rasa kejadian tragedi MH370 ini merupakan satu peristiwa yang belum pernah kita lalui, bukan saja untuk Malaysia tetapi untuk dunia sekalipun. Ini satu perkara yang kita kata amat bitara ataupun unik yang berlaku, yang mesti kita sama-sama mengatasinya. Dan saya rasa Malaysia telah menjalankannya dengan amat bermaruah, dignified. Saya rasa walaupun banyak tumahan-tumahan yang kita dengar, banyaknya daripada luar negara dan juga daripada ada antaranya dalam negara sendiri, tapi saya rasa lama kelamaan mereka yang rasional akan menyedar bahawa banyak yang telah dilakukan oleh Malaysia dan kita telah melalukannya dengan hati yang sabar, dengan tabah dan berwibawa kerana kita lihat Malaysia memang agaknya pada minggu yang pertama itu mungkin ada keliruan sedikit dari segi data-data, dari segi fakta-fakta yang dikeluarkan, kerana masa itu saya rasa kita pun terkejut trauma yang bukan hanya dihadapi oleh waris mangsa tetapi juga kaki tangan penerbangan Malaysia, pemimpin-pemimpin Malaysia dan rakyat Malaysia juga. Saya rasa bila ini melibatkan hubungan dua negara, Prof, satu yang kita perhatikan penerimaan yang agak kontras dibandingkan dengan negara lain. Dalam kita faham dengan kesedihan yang mereka hadapi, kita juga bersedih dengan apa yang telah berlaku. Tetapi mungkin dalam kesedihan itu tindakan-tindakan rasional seperti memanggil Malaysia pembunuh, penipu sebagainya. Jadi sebagai pihak yang dituduh sebegini, adakah kita patut berdiam diri ataupun kita perlu teruskan sahaja misi tersebut tanpa memikirkan pandangan kita? Tapi bila kita tidak memberikan, tidak balas, orang Melayu kata diam tak ada setuju. Jadi bagaimana situasi yang harus ditangani ketika ini? Okey, saya rasa dalam keadaan sebegini mesti ada imbangan, imbangan yang baik. Dan tetapi yang penting sekali saya rasa kita mesti menunjukkan bahawa kita ni Malaysia merupakan negara yang menangani sesuatu dengan rasional, dengan tenang, dengan fakta tertentu dan bukan melulu. Dan saya rasa kita telah melakukannya dengan baik. Kita tidak membalasnya dengan sekarang ini. Saya rasa kerana kita melihat bahawa misi inilah yang penting yang harus kita tangani setakat ini, sehingga kita dapat menyelesaikannya. Kita akan terus melakukan sesuatu yang kita rasa boleh membantu dalam memastikan bahawa dapat menyelesaikan masalah ini. Dan banyak tindak tanduk yang telah dilakukan oleh Malaysia. Kita telah mengadakan sidang akhbar setiap hari, dan bukan saja dilakukan oleh pegawai-pegawai pertengahan dan bawahan. Menteri menteri sendiri menghadirinya setiap hari, dan ada ketika Perdana Menteri sendiri juga bersama. Dan ini saya rasa satu tindakan yang amat baik. Satu tindakan yang menunjukkan bahawa kita serius, Malaysia serius dalam hendak menangani masalah yang begini mencabar. IATA juga mengatakan ini satu peristiwa yang belum pernah lagi mereka lalui, dan ini satu peristiwa yang memang mencabar dan berlainan daripada peristiwa-peristiwa kehilangan pesawat yang pernah berlaku. Kalau diimbau kembali, apa kata Tun Dr. Mahathir kalau mengatakan Malaysia gagal, habis yang lagi 25 negara tersebut, negara kuasa besar, adakah mereka gagal juga? Tapi Malaysia mendapat impak yang begitu teruk sekali kerana pesawat tersebut berlepas dari negara kita, pesawat kita. Jadi saya kira, adakah Prof rasa mereka yang terkesan ini hanya memerlukan satu pihak untuk dipersalahkan, mencari scapegoat kalau saya guna terma tersebut? Saya rasa kita tak boleh menyalahkan orang ramai, kerana persepsi mereka ialah berdasarkan kepada ini kapal terbang kepunyaan negara Malaysia. Dan selalunya manusia jika ada sesuatu, dia hendak menyalahkan sesuatu atau seseorang supaya senang dia menerimanya.
ya. Rasa ini naluri manusia. Ya, dia mesti ada supaya dia boleh menyatakan bahawa ini dia, ya, disebabkan oleh sesuatu, ya. So di dalam keadaan begini, ya, dengan secara langsung disebabkan oleh kapal terbang ini, pesawat ini merupakan pesawat Malaysia. Dengan itu agaknya kita mendapat kemahan yang lebih, ya, walaupun ada 25 negara lain lagi yang terlibat. Tapi Malaysia telah menunjukkan bahawa dia mempunyai rakan baik, ya, mempunyai bilateral relations dengan negara-negara yang lain, ya, dengan baik, dengan begitu baik, sehingga kan kita dapat melibatkan berbagai pakar, ya. Banyak pakar yang terlibat dalam kita cuba mengatasi masalah ini, ya. Pakar computing umpamanya, ya, pakar aviasi, yes, pakar aviasi, pakar oceanography, ya, berbagai pakar yang telah terlibat, ya, dalam hendak menangani masalah ini. Saya berada di China ketika insiden ini berlaku, dan apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang wartawan ketika menonton liputan di sana, katanya Malaysia tidak mengesahkan, tidak menafikan. Jadi ini membuatkan orang tertanya-tanya dan menimbulkan kemarahan. Tapi dalam situasi sebegini, kita perlu sensitif supaya tidak memberikan maklumat sewenang-wenangnya, tidak seperti media asing yang membuat teori dulu kemudian baru membuktikan, dan teori mereka kebanyakannya salah semata-mata. Jadi bagaimana untuk kita memudahkan pemahaman agar apa yang kita ada inilah yang kita kongsikan dengan semua? Agaknya Malaysia memang tak pernah menyimpan rahsia, ya. Apa gunanya kita nak simpan rahsia? Kita tak untung daripadanya pun, ya. Tidak apa yang Malaysia akan beruntung daripada mereka merahsiakan fakta-fakta yang perlu diberitahu, ya. Saya rasa masa akan memberitahu bahawa Malaysia telah menjalankan tindakan yang baik, ya, dengan yang betul, ya. Kerana Malaysia berhati-hati. Kerana ini amat penting, berhati-hati ini kerana ada orang lain yang banyak, ramai yang terlibat, ya. Keluarga, ya, rakan-rakan, mangsa, ya, dan sebagainya. Dan ini menyebabkan Malaysia dan Malaysia fokus, saya rasa, ya, dia fokus kepada perkara yang dia nak menyelesaikan. Dengan itu kita nampak bahawa kita agak mungkin tidak mempunyai penilaian yang kukuh, ya. Tetapi saya rasa dalam minggu-minggu yang lepas ini, dalam seminggu ini saya rasa, ya, ramai orang telah berubah pendapat mereka. Saya rasa bukan saja di luar sana, ya, tetapi juga dalam negara, ya. Dan kita lihat pada mulanya banyak dalam media sosial, ya, pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa ketidak kompetentnya, ya, cara Malaysia mengatasi masalah ini. Tapi dalam terutamanya minggu yang lepas, ya, saya melihat banyak dalam laman-laman web, dalam Facebook dan sebagainya, banyak juga sekarang ini telah mula mengatakan bahawa cara Malaysia mengatasi ini, terutamanya menteri dalam negeri dan juga mereka yang terlibat dalam cuba menerangkan tentang masalah ini kepada orang ramai, menunjukkan kewibawaan yang amat tinggi, ya. Adakah Prof rasa Malaysia terlalu baik atau berdiplomasi dalam mengendalikan hal ini? Walaupun dikatakan begitu banyak sorok kapal terbang, penipu, pembunuh sebagainya, kita masih lagi diam. Adakah kita terlalu baik, dan apakah perlu kita ambil langkah seperti negara barat yang lebih agresif dalam menangani situasi sebegini? Saya rasa Malaysia perlu mengambil peranan yang pertengahan. Saya rasa Malaysia memang selalu pun mengambil pandangan pertengahan ini dan sikap pertengahan ini, dengan kita punya falsafah wasatiyah pun begitu, kan, ya. Kita ini sederhana, ya. Dan saya pasti bahawa dalam kita lembut-lembut kita pun, ya, kita tegas juga, ya. Dengan ketegasan kita itu mengatakan bahawa ini merupakan janji Malaysia, ya. Malaysia akan cuba sedaya upaya untuk mendapat maklumat yang terbaik untuk memastikan di mana pesawat ini berada, ya, dan apa yang berlaku kepada pesawat yang hilang ini, ya. Pandangan Prof yang ingin saya ketahui
ada beberapa media asing, media nama antarabangsa dan sebagainya, bila mereka membuat laporan, fakta-fakta yang begitu asas seperti Kuala Lumpur Malaysia, dia katakan Kuala Lumpur Indonesia, Datuk Seri Dr. Razak, Datuk Seri Najib Rahman. Jadi benda-benda asas sebegitu pun mereka tidak boleh dapatkan, tetapi begitu hebat mereka menentang dengan dikaitkan dengan teori pengganas, teori Islam Muslim sebagai dalangnya. Tetapi mengapa dunia masih lagi berpandukan perkembangan dari mereka? Saya rasa beginilah, ada jaringan-jaringan media tertentu yang besar ini, kita tahu the giants in the network. Mereka ini memang mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, tapi kita pun pada masa ini tak nak memikirkan tentang itu, we know, memang kita dah tahu kita tak nak tersalah sasar, dan kita pun memang betul, saya rasa ini memang satu cara yang baik, kita amat fokus, kita tahu apa yang kita nak lakukan, dan saya rasa orang ramai akan mengetahui, seperti mana yang telah dikatakan tadi, orang ramai akan mengetahui bahawa sesuatu yang dilakukan itu memang tidak ikhlas, dalam penyiaran ini, penyiaran persembahan maklumat, saya rasa dalam bidang penyiaran umpamanya, penting sekali ialah maklumat yang truthful, yang tepat, yang jujur, kebenaran, etika, bertanggungjawab, ini semua amat penting, dan inilah sesuatu yang saya rasa orang ramai akan mengetahui bahawa segala tomahan itu sebenarnya akhirnya tidak benar. Kita terima nota yang memberikan pengakuan, kita dapat nota daripada Perancis kepada Datuk Seri Syamsuddin Nurhusin mengatakan begitu cemerlang sekali. Betul. Kita juga ada pelajar Cina yang berada di Malaysia yang saya kira lebih banyak memberi pembelaan daripada media-media antarabangsa yang tidak berada di sini sekalipun. Dalam situasi sebegini, Prof, sejauh mana kita perlu tahan dengan kecaman yang dihentam? Kalau terma Inggerisnya, when push comes to shove, kalau melebih-lebih, kita mahukan kita terus fokus dengan misi tersebut. Apakah pengurusan persepsi Malaysia di sini perlu diperbaiki? Dia begini, saya rasa memang perlu kita baiki dalam apa saja perkara, however good we are, kita mesti ada perbaikan yang boleh kita lakukan, Kita telah buat yang terbaik setakat ini di mana tragedi yang traumatik ini berlaku, dan mungkin kita telah melakukannya dengan terbaik, tapi ada lagi yang boleh kita perbaiki lagi, memang betul, betul, dan mungkin pemberita-pemberita kita juga agaknya perlu memastikan bahawa apa yang kita siarkan itu merupakan bahan-bahan yang benar-benar jati, bahan-bahan yang benar jitu, bahan-bahan yang benar-benar truthful, mempunyai kebenaran, dan bahan-bahan yang tidak bercanggah dan sebagainya, dan ini saya rasa akan membantu mengatasi tomahan-tomahan yang ada di sana. Dan apa yang kita lakukan ini juga saya rasa amat baik setakat ini, kita telah pergi ke sana, kita menghantar orang-orang ke sana, wartawan-wartawan ke sana. Kita bawakan keluarga dari China ke Malaysia, kita pastikan logistik mereka terjaga, dan selepas ini membuat persediaan juga kalau kita bawakan mereka ke Perth. Jadi apa lagi yang tidak MAS lakukan untuk keluarga-keluarga ini? Itulah, saya rasa kita dah lakukan yang terbaik. Saya tak pasti juga sama ada negara-negara lain akan melakukan sebegitu sebanyak mana yang kita telah lakukan. Saya rasa Malaysia adalah satu negara yang amat prihatin, amat sensitif, amat kepada manusia. We're very much human centric lah, saya nak kata. Kita amat human centric, saya rasa, kerana kita memikirkan tentang orang lain, di samping kita mengatasi satu masalah yang amat besar bagi negara, dan kita tahu orang lain sedang melihat kita, dan kita mesti berhati-hati. Saya rasa itu sebabnya saya katakan tadi bahawa cara kita mengendalikannya dengan berhati-hati ini amat memang benar, memang baik, saya rasa, kerana kita tak boleh melakukan sesuatu secara meluru, dan perkara ini memerlukan perhatian yang baik, kerana jika kita memberi maklumat-maklumat yang tidak betul, atau maklumat-maklumat yang
yang mungkin menyedihkan lagi pihak yang terlibat hanya untuk mencari ratings. Dan ini tidak memberi makna. Kita akan cuba menghubungi Tuan Haji Sam Siddiq yang kini berada di Perth. Sementara kita harapkan hari ini talian komunikasi kami jelas supaya kita dapat mengetahui apa yang berlaku. Kita teruskan perbincangan selepas ini dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Prof, pagi tadi kita dengarkan laporan daripada Peterson Matthew yang mengatakan tuntutan daripada keluarga penumpang di China, walaupun banyak imej satelit yang mengatakan di sinilah kawasan carian, radar juga telah mengesan, satelit juga telah mengesan itulah titik terakhir pesawat tersebut, tetapi mereka mahukan kawasan tersebut ditukar, kawasan pencarian tersebut ditukar. Jadi bila Prof dengar permintaan sebegini, apa yang Prof fikirkan? Ya, ini merupakan satu naluri manusia yang biasa. Saya rasa kita selalunya kalau kita rasakan bahawa ini kita masih tidak mendapat jawapan setakat ini, kita hendak cuba pula perkara yang lain, tapi ini bukan perkara yang senang, nak mengubah tempat siasatan. Saya rasa amat sukar, kerana bukan senang, kerana untuk kita mendapatkan lokasi di mana kita berada sekarang ini pun dia telah mengambil masa yang amat banyak dan mengambil masa yang telah digunakan untuk memastikan bahawa koordinat dari segi pencarian telah dilakukan dengan begitu rapi, untuk memastikan bahawa inilah lokasi yang terbaik, yang agaknya tepat. Dan ini bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya, telah dilakukan dengan teknologi dengan teknologi yang canggih, dengan teknologi komputer permodelan kita panggil, komputer modeling yang begitu rapi, dan bukan senang kita nak ubah saja ke tempat yang lain, dan saya rasa ini bukan saja, walaupun keputusan ini terletak kepada Malaysia, tetapi Malaysia saya pasti akan juga mendapat pendapat IATA dan negara-negara lain yang sedang bekerjasama dengan Malaysia. Prof, kita tahu pemergian orang yang kita sayangi itu memang pasti, tapi mungkin ramai rasa terkilan dengan kehilangan begitu sahaja. Tetapi Prof, kalau kita ambil kaitan ataupun contoh kalau di Amerika Syarikat, mereka yang berjuang dalam tentera, sama ada di Iraq, Afghanistan, di mana sekalipun, setiap hari, hampir setiap hari, ada juga pegawai ataupun anggota yang datang ke rumah keluarga tersebut dengan bendera berlipat dan mengatakan, saya minta maaf, anak anda terkorban dalam peperangan, dan keluarga itu terpaksa menerima, tak tahu di mana anaknya, tapi itulah kehilangan yang tidak ada penutup ataupun closure kalau sering yang kita dengar perkataan sekarang ini. Betul. Tapi bagaimana ini boleh, kenapa pemahaman daripada aspek itu kita faham ataupun kita terima, tetapi dalam aspek sebegini kehilangan yang tidak ada closure sehingga kita jumpa black box ataupun kotak hitam dan data recorder tersebut. Kenapa situasinya lebih kurang sama tetapi tidak boleh ramai yang menerima kehilangan seperti itu? Naluri manusia seperti mana saya katakan tadi, susah. Kita perlukan sesuatu untuk menutup. The closure is absolutely crucial. Perlu ada pada seseorang manusia itu, dia kena selagi dia tak nampak. Tapi jika seseorang itu mempunyai pendirian spiritual lah, kita kata, tak kira lah agama apa sekalipun. Kalau kita kata Islam, dan mungkin kita akan kata kita bias, tapi tak kira apa juga penerimaan
seseorang itu dari segi spiritualnya, jika spiritualnya tinggi agaknya, keimanannya tinggi, agaknya lebih senang dan lebih tenang dia menghadapi perkara seperti ini, ya. Kita bukan nak mengatakan sesuatu kaum itu atau sesuatu tidak spiritual, tapi tidak, tapi memang ini amat penting, ya, kerana kalau kita memikirkan bahawa yang pergi itu, ya, ada di suatu tempat, ya, yang tidak kira di mana dia berada, ya, kita akan ke tempat yang sama, ya. Saya rasa itu lebih senang bagi kita untuk menerima. Tapi bagi mereka yang agaknya yang tidak mempunyai pegangan hidup sebegitu, agaknya memang sukar bagi mereka untuk menerimanya dan perlu melihat dengan mata sendiri secara konkret, ya, baru dia dapat menerima kenyataan. Banyak gesaan yang saya lihat di kalangan media asing mengatakan Malaysia perlu memperhalusi, perlu meningkatkan koordinasi, perlu lebih efisien dalam pengendalian maklumat, dan ini bila diangkat oleh media-media asing yang dibaca oleh jutaan pengikut seluruh dunia. Sejauh mana ini memberi kesan kepada hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara luar? Saya rasa setakat ini memang tidak ada kesan yang besar, ya. Malaysia memang telah mempunyai saya rasa hubungan diplomatik yang amat baik dengan semua negara. Kalau tidaklah dapat kita lihat kerjasama yang begitu baik, begitu erat, begitu cepat, ya, yang telah dilakukan, ya. Dan saya rasa Perdana Menteri Australia sendiri, ya, telah mengatakan bahawa dia menjadi rakan yang terbaik dengan Malaysia, rakan baik Malaysia, dan dengan itu tidak ada masalah, ya, dari segi kooperasi, dari segi kolaborasi yang sedang berlaku di antara Malaysia dan Australia. Tapi saya rasa bukan saja dengan Australia, dengan semua negara. Dan hubungan ini saya rasa tidak akan terjejas dengan apa yang berlaku ini. Malah saya rasa ini akan merapatkan lagi, ya, hubungan diplomatik di antara negara-negara yang terlibat. Agak terkilan sebenarnya bila dua perkara situasi yang sama berlaku, bila Malaysia memberikan kenyataan bahawa gambar-gambar imej satelit yang telah pun diberikan tidak lagi mendapat satu bukti konklusif, bila Australia juga mengatakan perkara yang sama, tetapi hentamannya tidak begitu hebat. Walaupun Malaysia sebenarnya telah lagi awal lagi mengatakan selagi kita tidak jumpa buktinya, kita tak boleh memberi apa-apa, dan itu juga diakui oleh Australia, tetapi masih lagi Malaysia mendapat nama yang teruk dalam mengendalikan situasi ini. Saya rasa inilah keistimewaannya kita Malaysia ini, ya. Again, saya nak mengatakan bahawa keunikan ataupun bitaranya, ya, Malaysia ini, ya, dari segi dia menangani masalah, ya. Kita amat sabar, ya, amat sabar, saya kata, ya, memang penyabar kita ni, ya. Dan tetapi satu perkara yang baik saya rasa ialah kita berpandukan kepada fakta. Apa juga yang kita lakukan, kita berpandukan kepada fakta.